Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua kerana memberi saya peluang untuk berbahas dalam usul menjunjung kasih titah ucapan Sri Paduka Baginda. Saya ingin membagikan beberapa isu dalam perbahasan saya. Isu pertama yang saya ingin bangkitkan adalah mengenai charge dan interest faedah yang dikenakan oleh bank atas peminjam-peminjam bank. Telah dilaporkan bahawa hutang isi rumah negara kita telah sampai tahap 80% GDP negara kita. Ini adalah satu angka yang begitu besar, dan hutang isu rumah tangga ini kebanyakan terdiri daripada hutang beli pinjaman untuk beli rumah dan beli kereta, kredit card. Dan kebelakangan ini saya telah terima beberapa aduan bahawa bank telah mengenakan mengenakan interest faedah yang terlampau dengan senyap meningkatkan faedah yang dikenakan atas peminjam-peminjam mereka. Saya ada beberapa contoh, beberapa case yang saya ingin sebutkan. Nah, ini menunjukkan bahawa ada satu trend di mana bank-bank di Malaysia mereka ada satu amalan untuk meningkatkan faedah mereka tanpa peminjam-peminjam atau pelanggan-pelanggan mereka tahu. Kerana kebanyakan daripada kita itu, walaupun kita ada pinjam daripada bank, kita tidak tengok, sentiasanya tengok itu account statementnya. Dan satu case itu pelanggan CIMB Bank Berhad, Lai Tian Jun, dia pinjam RM220,000 Malaysia daripada CIMB Bank. Interest faedah yang tertakluk dalam letter of offer-nya adalah base lending rate BLR minus 1.85% per annum. Base lending rate minus 1.85%. Oleh kerana semasa dia bayar ada beberapa bulan dia tidak bayar, default. Selepas itu dia pun regularize, dia pun bayar yang dia tangguh. Dia pun bayar balik yang dia tangguh, tapi tanpa dia tahu bank telah meningkatkan faedahnya daripada base lending rate minus 1.85 ke base lending rate plus 3.5%. Base lending rate tambah 3.8, base lending rate BLR tambah plus 3.5% per annum. Dulu interest satu bulan lebih kurang 830. Selepas peningkatan faedah itu, interest yang dikenakan satu bulan RM1,770. Dan dia tak tahu, dia tersedar. Selepas beberapa tahun dia bayar, kenapa dia tanya kenapa dia semakin dia bayar semakin banyak dia utangnya. Ini case CIMB. Case kedua yang saya ingin bangkitkan adalah M-Bank Berhad. Peminjamnya Lee Chin Ching dan Albert Lee. Utangnya lebih kurang amount yang dipinjam RM235,000. Mereka itu faedah interest yang tertakluk dalam letter of offer BLR minus 0.55%. Yang juga oleh kerana 2-3 bulan mereka tidak bayar, selepas itu mereka bayar balik lagi. Tapi oleh kerana 2-3 bulan mereka tak bayar, bank meningkatkan faedahnya daripada BLR minus 0.55% ke BLR plus 3.4%. Dan perbezaannya adalah dulu
faedah 1 bulan 900. Sekarang faedah yang dikenakan lebih kurang 1,500 1 bulan. Dan mereka pun tidak tahu, tidak sedar ada peningkatan faedah ini. Dan selepas 10 tahun mereka taat bayar tiap-tiap bulan. Amount yang mereka pinjam ini 235,000. Selepas bayar 10 tahun mereka utang 270,000, lebih daripada yang mereka pinjam. Ini kes mengenakan M-Bank. Dan bank ketiga OCBC Bank Malaysia Berhad. Peminjamnya Lai Atong. Interest yang tertakluk dalam letter of offer BLR minus 1.25%. Tapi juga kerana 2 bulan dia tidak bayar, walaupun selepas itu dia bayar balik itu 2 bulan dan terus bayar tiap-tiap bulan, tetapi tanpa kesedarannya faedah yang dikenakan telah dinaikkan oleh bank ke tahap BLR plus 2.5. Oleh itu selepas dia bayar beberapa tahun juga, dia diberitahu bahawa apa yang dia bayar tak cukup bayar faedah lagi. Ini nampaknya ada satu amalan di kalangan bank-bank di Malaysia, bahawa untuk mengambil kesempatan sekiranya pelanggan mereka ada 1-2 bulan tidak bayar, mereka akan meningkatkan itu faedah yang dikenakan. Dan ini satu amalan yang amatlah tidak adil terhadap pelanggan-pelanggan bank, dan ini merupakan satu penipuan kepada rakyat. Saya telah ketiga kes yang saya sebut itu, saya telah tulis untuk mereka mengadu kepada bank negara, tapi nampaknya bank negara tidak dapat buat apa-apa. Saya haraplah bank negara boleh ambil tindakan supaya kontrol bank di Malaysia. Bank negara, baiknya bank negara atau Kementerian Kewangan mengurus bank-bank di Malaysia supaya mengamalkan satu amalan yang lebih adil terhadap pelanggan-pelanggan. Janganlah rakyat kita dianiayai oleh bank-bank besar itu, syarikat-syarikat besar ini. Dan apatah lagi hutang isu rumah yang saya telah sebut dah sampai 80%. Tiap-tiap orang di sini pun ada hutang. Dan adakah kita tiap-tiap bulan pergi cek interest yang dikenakan? Tidak. Oleh itu kita hanya boleh tergantung kepada bank negara dan Kementerian Kewangan untuk melaksanakan satu polisi di mana bank-bank di negara kita boleh terkawal dan tidak boleh sesuka hati meningkatkan faedah-faedah dan panggil kita peminjam-peminjamnya untuk bayar lebih. Isu kedua yang saya ingin bangkitkan adalah mengenai ketua audit negara. Tiap-tiap tahun kita baca laporan ketua audit negara yang dikeluarkan, diterbitkan, yang menunjukkan banyak penyelewengan jabatan-jabatan kerajaan, kementerian, dan ia telah menjadi satu-satu saja institusi yang negara untuk cek, untuk mengawal itu kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan. Tapi ada satu perkara yang saya ingin bangkit, yang saya berasa ada sedikit kecewa atas apa yang dibuat oleh ketua audit negara, standard of audit yang diamalkan oleh mereka. Ini mengenai satu kumpulan Wan Amanah Negeri Sarawak.
iaitu wang amanah, kumpulan wang amanah government contributions towards approved agencies. Ini ada satu trust account, trust fund yang diwujudkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak untuk membuat pelaburan atau pembangunan. Tiap-tiap tahun lebih daripada 1 bilion duit dimasuk kepada trust account ini, wan amanah ini. Dan beberapa tahun tak ada, mereka tidak bentang apa-apa penyata terimaan dan bayaran atas pengurusan wan amanah ini. Oleh itu, Ketua Audit Negara ada beri satu amaran supaya mereka mesti bentangkan penyata terimaan dan bayaran di Dewan Undangan Negeri. Dan ini pun dibuat selepas amaran diberi. Tapi apa yang saya ingin sebutkan hari ini adalah penyata terimaan dan bayaran yang disediakan oleh Trust Fund Manager ini hanya satu muka surat saja. Satu muka surat saja. Iaitu total amount, opening balance 700 million. Contribution from Sarawak State Government 900 million. Interest income 90 million. Less grant for financing various approved project 1.3 billion. Apa itu projek? Tidak sebut apa. Tak ada detail. Satu penyata terimaan dan bayaran yang melibatkan berbilion-bilion hanya satu muka surat. Dan apa yang Ketua Audit Negara kata? Dia kata, pada pendapat saya, penyata terimaan dan bayaran kumpulan wang amanah government contribution towards approved agencies memberi gambaran yang benar dan saksama terhadap kedudukan kewangan akaun ini bagi tahun berkenaan. Bagaimana kita boleh terima satu one page account untuk satu akaun yang melibatkan berbilion-bilion, tak ada langsung informasi terperinci apakah projek yang dibiayai, apakah wan kemanakah itu wan dibayar. Tak ada, langsung tak ada. Tiap-tiap tahun lebih daripada 1 bilion state money masuk ke dalam itu account. Dan nampaknya aneh, kenapa audit negara, Ketua Audit Negara kita boleh terima satu penyata terimaan dan bayaran yang begitu singkat, langsung tak ada apa-apa information dan keluarkan satu sertifikat bahawa ia telah memberi gambaran yang benar dan saksama. Saya fikir ini adalah satu kecuaian dari pihak Ketua Audit Negara. Saya haraplah Ketua Audit Negara boleh buat penyelidikan yang lebih mendalam atas kemanakah wang-wang yang dia dibayar itu, kerana saya dimaklumkan bahawa wang-wang itu sebahagiannya telah digunakan untuk bayar offshore loan yang dipinjam oleh kerajaan negeri untuk satu syarikat swasta. Isu ketiga adalah mengenai isu keselamatan. Kemarin saya terbaca satu khabar bahawa seorang menteri Rembau yang berhormat dari Rembau, rumah kena pecah masuk. Minggu lalu saya pun sendiri kena. Cermin itu kereta saya dipecah. Laptop di dalam kereta pun diambil. Dan saya percaya rasa pun kena 2-3 hari lalu. Keselamatan itu memang satu isu yang amat membimbangkan. Keselamatan negara kita, sosial masyarakat kita memang semakin hari semakin merosot.
Dan apa sebabnya? Tapi semasa kita membangkitkan isu ini, jawapan yang kita diberi kepada kita adalah, oh, ini ada persepsi. Ini adalah persepsi masyarakat yang mungkin ini persepsi yang diwujudkan oleh surat khabar, media yang selalunya melaporkan jenayah, kes-kes jenayah. Tapi kes-kes mengenai Rembau, yang berhormat dari Rembau, ini bukan persepsi, ini hakikat. Kes-kes yang mengenai Rasa, ini bukan persepsi, ini adalah hakikat. Ya, saya punya kereta pun dipecah, cermin kereta saya dipecah, laptop saya diambil. Ini bukan persepsi, ini hakikatnya. Dan oleh itu saya menyeru, adakah kadar jenayah yang dilaporkan, adakah satu statistik yang telah dimanipulasikan untuk memberi satu gambaran yang baik? Kenapa dalam 1 minggu saja 3 orang ahli parlimen kena benda dicuri? Oh ya, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Kuching. 3 tahun lepas saya pun pernah dirompak di rumah saya. Parang diletakkan di leher saya dan dirompak. Sudah 3 tahun. Saya pernah juga membangkitkan perkara ini kepada Menteri Dalam Negeri dalam Dewan Yang Mulia ini. Tetapi sudah 3 tahun pihak polis pun tak dapat menyelesaikan kes saya. Seorang pun suspek tak dapat ditangkap. Apakah, saya nak tanya pandangan Yang Berhormat, adakah ini menunjukkan bahawa Kerajaan Barisan Nasional tidak dapat berjaya memerangi jenayah, dan ini menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap keadaan ataupun masalah jenayah di negara ini? Sebab sekarang bukan saja the fear of crime, the fear, ketakutan kepada jenayah itu memang benar, memang betul, dan memang rakyat hidup dalam satu ketakutan. Apa pandangan Yang Berhormat? Saya langsung setuju dengan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat daripada Bandar Kuching. Bayan baru bangunnya. Terima kasih. Bayan baru. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya cukup setuju dengan Bandar Kuching kerana masalah keselamatan ini very real. Pengalaman saya, 5 tahun saya jadi YB. Dalam 5 tahun itu, rumah saya kena pecah rumah, masuk. Lepas itu, service center saya masuk 3 kali. 3 kali service center kena curi. Masuk ke ini, kena diceroboh. Ini jadi saya boleh dikatakan rekod lah dalam Dewan ini. Saya rasa tak ada orang boleh break saya punya rekod. 4 kali rumah dengan service center. 4 kali. Ramai lagi. Siapa boleh tolong tunjukkan siapa di antara ahli di sini yang boleh break rekod saya. Ya. Ini saya cukup serius. Saya minta kalau boleh ambil tindakan. Saya amat kesian atas pengalaman Yang Berhormat. Nak bagi Yang Tak apalah, saya Bandar Kuching. tak ada masa. Setuju. Ya, singkat. Setuju dengan saya, rakyat Malaysia kini hidup dalam ketakutan kerana kadar jenayah semakin meningkat. Ya, memang saya memang setuju. Yang saya ingin sebutlah bagaimana itu kerajaan atau PDRM manipulasikan angka-angka jenayah. Kita ada satu majlis makan malam di daerah Bau di Sarawak. 10 lebih kereta cermin kena dipecah kerana oleh motosiklis. Kita buat laporan dan saya barulah sedar laporan yang kita buat itu ada satu surat daripada PDRM yang mengklasifikasikan jenayah ini non-index crime, dan non-index crime ini tak akan dimasukkan sebagai kadar jenayah yang dilaporkan. Dan inilah cara Barisan Nasional memanipulasikan statistik. Walaupun statistik pendapatan yang dilaporkan, itu statistik mengenai orang miskin semakin hari semakin turun, tapi
orang yang menerima BRIM semakin hari semakin bertambah. Orang yang terima BRIM ini sepatutnya orang miskin. Kenapa statistik menunjukkan yang baik, yang cantik, tapi hakikatnya lebih ramai orang yang Jerlon adalah bangun yang Wan. lebih miskin. Tak apalah, saya tak ada masa lagi. Boleh tambah lagi saya. Jika nak Tak minta boleh. Okey, penjelasan. saya nak pergi ke isu Tak bagi jalan keempat ya, Wan. saya. Isu keempat. Terima kasih lah. Lain kali lah. Ya, itu isu lain kali lah. Memang lain kali lah. Ini kali lah tak dapat ubah kerajaan. Lain kali kita akan terus berjuang. Isu keempatnya adalah mengenai apa yang diumumkan oleh penolong MACC mengenai bahawa satu 10-man panel telah diwujudkan untuk menyiasat Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak. Ya, ini telah dilaporkan dan saya saya berasa aneh lah kerana laporan mengenai itu rasuah Taib Mahmud itu telah dibuat beberapa tahun lalu dan 2 tahun lalu dalam tahun Boleh. 2011. Kita habiskan Jun. sehingga 7.45. Ada 5 minit lagi, 10 minit lagi. Dalam tahun 2011 Jun telah MACC telah umum bahawa mereka sudah buka fail untuk menyiasat itu Taib Mahmud. Kenapa tunggu 2 tahun selepas buka fail baru tubuhkan satu 10-man panel untuk menyiasat? Apakah ini kecekapan MACC kah? Dan kalau dia nak siasat itu nak tahu apa-apa tanah yang diberi kepada syarikat-syarikat yang dimiliki oleh ahli keluarga Taib Mahmud. Ini saya ada juga satu senarai yang walaupun tidak sempurna tapi ada cukuplah untuk to start off, atau cukuplah untuk membuat satu charge pendakwaan di mahkamah. Saya sebutlah sini Lot 1, 2. Kalau saya jemputlah pegawai-pegawai MACC kalau ada di sini, catatkan apa yang saya sebut sini. Lot 1208 Puyut Land District, 10,000 hektar dibagi kepada Pola Red Sdn Bhd. 37% sahamnya dipegang oleh Mahmud Abu Bakar Taib, anak dia. Lot 1210 Puyut Land District, 5,003 hektar dibagi kepada Magna White Sdn Bhd. Pemegang share-nya 40% Ibrahim bin Mahmud. Lain 45% Rundi Steven Rundi anak Utom. Itu setiap usaha Barisan Nasional Sarawak. Dan ada lagi The Isthmus, lebih kurang 220 acres. Lot 1319, Lot 2342, Lot 2839, Lot 2850, Lot 2852, Lot 2855, all Block 7 Muara Tebas Land District dibagi kepada CMS. Nah, ini tanah yang dijual kepada CMS lebih kurang 200,000 1 ekar. Selepas itu CMS jual 5 ekar daripada itu kepada Sarawak Energy Berhad dengan harga 4 juta 1 ekar. Kerajaan jual kepada dia 200,000 1 ekar. Dia jual balik kepada syarikat kerajaan 4 juta 1 ekar, 5 ekar. Dan selepas itu SEB, Sarawak Energy Berhad, diwajibkan melantik CMS sebagai kontraktor untuk bina HQ-nya. Dan HQ itu harga kos pembinaannya 212 juta. Mesti lantik CMS untuk bina.
Nah, selepas itu ada juga lot 9192 block 11 Muara Tebas Land District, lot 9193, lot 9194 block 11 Muara Tebas Land District. Jumlahnya 109 ekar. Ini adalah prime land di Kuching. Harga pasaran lebih kurang 400 juta. Kerajaan negeri jual tanah ini kepada Monada Sdn Bhd dengan harga 80 juta saja. 20% of the market price. Siapa itu? Pemegang sahamnya Mahmud Abu Bakir Taib, 52% shareholding. Jamila Hamidah Taib, 12%. Hanifah Hajar Taib, 12%. Anissa Hamidah Abdullah, Elisa Chang Wai Kiong. Siapa itu? Daughter-in-law. Itu juga anak bekas pengurusi SUPP George Chan, 12%. Ini semua mereka ambil. Ada beberapa lagi saya jemputlah. Kalau MSCC, pegawai MSCC nak ambil, itu fakta-fakta daripada saya mengalu-alukan. Saya akan bagi kepada I will cooperate. I will not treat MSCC as naughty and dishonest. I will fully cooperate with MSCC. Oleh itu saya anggap kalau ada benar-benar ada satu political will untuk kerajaan Barisan Nasional mengambil tindakan atas pengaduan rasuah terhadap Ketua Menteri Sarawak, memang ada banyak bukti. Yang saya sebut ini ada hanya satu tip of the iceberg saja. Itu Ketua Menteri Menteri Besar di Selangor, bekas Menteri Besar Selangor, dia beli itu rumah dengan harga 50% discount daripada pemaju. Telah disabit, dihukum, dipenjara, dianggap sebagai rasuah. Ini tanah yang saya sebut tadi, kerajaan jual kepada syarikat yang dimiliki oleh ahli keluarga Taib Mahmud dengan kurang daripada 20% daripada harga pasaran. Apakah lagi bukti yang kita perlu? Apatah lagi bukti yang kita perlu? Yang saya sebut ini hanya segelintir saja. Ada banyak lagi tanah yang telah dijualkan secara murah kepada syarikat-syarikat yang berkaitan. Ya, oleh itu saya serulah kepada MSCC, kalau benar-benar nak siasatlah. Jangan buat itu wayang kulit saja. Nak tubuh ini komiti, tubuh itu komiti. Saya ada beberapa isu lagi, bolehkah dilanjutkan? Sebab tu saya panjangkan masa ya, okeylah. Terima kasih. Sekian terima kasih. Betul.